So, dalam ayat suruhan yang ke-6, surah Al-Baqarah ayat 208 hingga 209, Allah suruh kita masuk dalam agama Islam keseluruhannya dan jangan mengikut jejak langkah syaitan. Itu dua sekali. Dalam ayat seruan yang ke-6 ini ada suruhan dan ada dalam ayat yang sama larangan. Larangan ikut jejak langkah syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jamaah Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapat bangun awal pada pagi ini untuk kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, menunaikan kefarduan subuh berjamaah. Dapat pula kita mengikuti kuliah subuh pada pagi ini. Semua itu adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dan sebagai hamba kita kena bersyukur di atas nikmat hidayah ini, nikmat taufik yang diberikan kepada kita ini. Nikmat yang besar yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat irsyad. Itu nikmat yang besar, melebihi nikmat imdad, nikmat mendapat pemberian-pemberian duniawi semata-mata. Tetapi nikmat irsyad ini, nikmat hidayah, nikmat taufik, ianya lebih besar daripada nikmat imdad. Kerana nikmat hidayah taufik ini akan menyebabkan kita mendapat nikmat yang abadi, iaitu nikmat di akhirat nanti. Seseorang hamba yang mendapat nikmat imdad saja tetapi tidak mendapat nikmat irsyad, dia tidak akan dapat nikmat yang kekal, yang abadi, iaitulah nikmat syurga. Kerana nikmat syurga itu akan diperolehi oleh mereka yang mendapat nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat irsyad. Irsyad makna petunjuk. Nikmat abadi itu tidak akan diperolehi kalau kita tidak mendapat nikmat petunjuk. Sebab itulah di antara yang kita kena minta dari Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nikmat
yang dipanggil hidayah, disuruh kita minta pada setiap rakaat salat kita supaya Allah Ta'ala mengurniakan nikmat ini kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan bila kita dapat mengamalkan tuntutan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjadi mereka yang menghidupkan masjid-masjid Allah di awal pagi, maka itu nikmat yang tidak terhingga besarnya kepada kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai kepada ayat seruan yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, yang ke-6, iaitu ya ayyuhalladzi, di dalam Al-Quran seruan Allah Ta'ala kepada kita orang-orang beriman agar kita tuan-tuan dan puan-puan melakukan atau meninggalkan sesuatu. Kenapa? Bila Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud, kita kena standby. Kenapa? Lepas pada ayat tersebut, lepas pada seruan tersebut, akan ada perintah ataupun akan ada larangan. So, dalam ayat seruan yang ke-6, surah Al-Baqarah ayat 208 hingga 209, Allah suruh kita masuk dalam agama Islam keseluruhannya dan jangan mengikut jejak langkah syaitan. Itu dua sekali. So, dalam ayat seruan yang ke-6 ini ada suruhan dan ada dalam ayat yang sama larangan. Larangan ikut jejak langkah syaitan. Suruhan untuk kita ikut Islam sepenuhnya, masuk Islam seluruhnya. Jangan Islam pada juzuk tertentu saja, meninggalkan aspek yang lain. Islam pada ekonomi, tidak Islam pada undang-undang. Islam pada sosial, tidak Islam pada politik. Tiada dia suruh kita Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semuanya ada panduan pedoman agama kita. Tiada satu pun dalam hidup kita ini yang terlepas daripada panduan pedoman Islam. Wata perkara yang kecil, bersin pun ada sistem Islam. Bersin, ada panduan Islam di dalam kita menangani bersin. Bersin, alhamdulillah, tutup mulut, ada di sana jawapan daripada orang yang mendengar kepada orang yang bersin tersebut. Bila dia ucap alhamdulillah, Nabi ajak kita untuk doa, yarhamkallah. Ini sistem yang ada dalam agama kita. Itu perkara yang kecil. Dalam perkara yang kecil seperti rutin harian kita bersin. Tapi kadang-kadang kita, tuan-tuan, bersin tak ikut cara Islam, tapi ikut cara orang putih. Excuse me lah, apalah. Alhamdulillah tak sebut. Sedangkan Nabi ajak alhamdulillah. Yang mendengar yarhamkallah. Maka ayat dia, tuan-tuan tengok start beritahu 208, 209, buka gadget, tuan-tuan tengok ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi tuan-tuan, dua ayat 128, 208, 209. Yang pertama, Allah SWT panggil kita orang beriman, perintah kita untuk merejam atau masuk menyelamkan diri kita dalam Islam seluruhnya, jangan separuh-separuh, masuk semua sekali dalam Islam, hujung rambut sampai hujung kaki. Masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya. Masuk itu bermakna amalkan, jangan hanya sekadar mengucap saja. Bahawa tazkirah Jumaat pun Ustaz sebutkan bahawasanya beberapa hari yang lalu, kita bila mengucap doa kalimah syahadah, bila kita dah terima kita sebagai hamba Allah, sebagai umat kepada Rasulullah, dua jawatan kita itu, maka kita kena jaga diri kita, tawakki, memelihara diri kita daripada membuat sesuatu yang tidak layak dengan title kita hamba Allah, tidak layak dengan title kita sebagai umat Rasulullah. Jangan buat benda-benda yang tak layak dengan jawatan kita itu. Dan yang kedua, kena buat. Yang tu jangan buat. Yang ni dia suruh kita buat. Buat sesuatu yang melayakkan diri kita menjadi hamba Allah, sesuatu yang melayakkan diri kita menjadi umat Rasulullah. Buat benda-benda yang Allah suka, Allah kasih. Buat benda-benda yang Allah dan Rasul suka dan Rasul kasih. Allah dan Rasul kasih. Jadi tuan-tuan, ni ayat ni kita dah bincang sikit sebanyak tentang permulaan ayat ini. Disebutkan bahawa huraian daripada Sayyid Qutb bahawasanya bila Allah panggil kita dengan ya ayyuhallazina amanu, itu merupakan satu gelaran yang besar yang Allah panggil kita. Wahai orang-orang yang beriman. Yang memanggil ini ialah Khaliq, pencipta kita. Dia bila dia panggil kita dengan panggilan yang mulia, dia ni maha tinggi, maha perkasa, maha mulia. Tapi dia memuliakan kita dengan memanggil kita dengan penuh santun. Panggil dengan panggilan pujuk kita semua, iaitu wahai orang-orang beriman. Bila kita dengar panggilan ini, menyentuh hati kita, menyebabkan kita tuan-tuan terbuka hati. Bila kita dengar Allah panggil kita dengan panggilan orang-orang yang beriman. Maknanya bila dipanggil kita dengan panggilan ini, seruan ini, Allah Ta'ala kasih sayang. Dia nak bagi tips. Dia nak bagi kita panduan. Dia nak bagi kita arahan-arahan yang menyelamatkan kita. Tanda kasih dia, tanda sayang dia, tanda hormat dia kepada kita, tanda santun dia kepada kita. Maka dia perintah kita untuk kita beriman dengan cara macam mana? Masuk dalam sistem Islam itu secara seluruhnya. Menjadikan Islam itu sebagai way of life, sebagai jalan hidup kita, cara hidup kita di dalam kita menumpang di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita tumpang jasad dia bagi, kita menumpang ruh yang dia pinjam, kita menumpang tanah bumi yang dia buat,
kita tumpang makan makanan yang dia ciptakan, yang dia cipta, yang dia buat. Maka tuan-tuan, itulah yang dipanggil sebagai kasih sayang Allah, panduan Allah, tanda dia sayang. Dia tidak buat kita, cipta kita tanpa sistem. Dia mencipta kita, dia buat kita, dia bagi kita tinggal di planet bumi ini, dan dia hantar kepada kita untuk menguruskan diri kita dan bumi ini dengan satu cara hidup, lifestyle yang diradai. Inna dina indallahil Islam. Ayat yang lain dalam ayat surah Maidah, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam itu sebagai din, sebagai way of life kamu. So kita nak dapat redha Allah, mesti kita menyelam di dalam Islam keseluruhannya, masuk dalam Islam keseluruhannya, karena itu cara untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, di dalam ayat ini para ulama berbeza pendapat berkaitan dengan perkataan silmi. Perkataan silmi, slim. Slim pula dah, bukan slim, tapi sil. Dekat juga lah tuan-tuan. Sil, S-I-L-M, sil. Dalam ayat disebut fis silmi. Dia tak kata fil islami, tapi Allah ringkaskan yang sebut silmi. Jadi perkataan as-silmi ini telah menyebabkan berlaku khilaf, berbeza pandangan, berbeza pendapat di kalangan umat ataupun di kalangan ulama bahasa, ulama Islam. Kalau tuan-tuan nak faham Quran ni, dia kena faham bahasa, ilmu lughah, ilmu bahasa juga. Yang jadi khilaf di kalangan para ulama ialah dalam menanggapi, memahami perkataan as-silmi ini. Ada yang memberi arti, sebagian ulama memberi maksud as-silmi itu makna kita menyerah diri, taat dan menundukkan diri, dalam arti kata patuh dan taat, fully surrender kepada Allah. Maknanya menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk dibentuk oleh Allah Ta'ala yang dinamakan Islam. Islam itu adalah mol, adalah acuan yang membentuk kita. Mol yang membentuk kita, mengacuankan kita. Jadi makna kita ni kalau duduk dalam mol Islam ni, kita jadi orang kata apa, seragam, membawa perangai akhlak yang sama. Jumpa orang Islam tak mana pun, dia macam tu lah. Dia kasih sayang, dia menghormati. Dia tu mol dia. Tak kira dia Islam Afrika ke, Islam Indonesia ke, Islam Malaysia ke, Muslim mana sekalipun, Cina ke, Jepun ke, dia ada satu bentuk, satu acuan yang sama. Itu dipanggil, apa dia acuan tu? Orang Islam ini dia tunduk, patuh kepada sistem yang Allah SWT turunkan. Itu maksud silmi, yang berpandangan, bermaksud tunduk, patuh, taat kepada Allah. Dari perkataan istislam, menyerah diri, surrender. Jadi Islam itu ada setengah orang memberi maksud, mendefinisikannya sebagai istislam, menyerah diri. Tidak menerima apa Islam. Macam orang letakkan senapang di ujung kepala kita, suruh buat sesuatu,
Kita tak buat, aku tembak. Makna kena buat dengan penuh, ya menyerah diri. Tidak boleh memandai-mandai. Mandai makna kita mencari pasal, cari nyakit. Zat. Sebab dalam keadaan surrender mesti apa saja yang disuruh oleh yang memegang senapang tu. Allah Ta'ala pun dia suruh kita surrender macam tu lah dengan agama dia. Jangan pandai-pandai, jangan duk komplain, jangan duk condemn. Sebab yang dia buat turun ini terbaik untuk kamu. Jangan duk cari yang lain daripada apa yang aku telah gobal, yang aku telah susun, atur kepada kamu. Sebab itulah ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ayat surah Ali Imran pula Allah Ta'ala menyebutkan, siapa yang mencari cara hidup yang lain selain daripada Islam, dia tidak akan diterima. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, Allah tak akan terima daripada dia. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, di akhirat nanti dia akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Itu bermakna siapa yang menjalankan hidup di sehari demi sehari tak ikut Islam, rugi. Pasal apa? Tak dapat pahala. Sebab tu kita macam Ustaz sebut, bersin, masuk masjid, keluar masjid, ikut tata cara Islam jadi pahala semua. Makan, minum, tidur, bangun. Semua itu akan mendapat pahala, diterima oleh Allah. Nikah, kahwin, cerai, berai, kencing, berak, semua kalau kita ikut sistem Islam dapat pahala. Dapat pahala. Ibadat, istinja kita, basuh kencing berak kita, ada cara Islam. Kan kita mengaji basuh najis, mutawassitah, mukaffafah, mughalladhah, sistem basuh najis kencing anak umur 2 tahun ke bawah, minum susu mak, ada cara dia. Tu dia Petra tu ada. Mandi wajib, ada cara dia. Wudu, ada cara. Sebab itulah daripada sekecil-kecil perkara jadi diterima oleh Allah bila kita tuan-tuan, bila kita tunduk kepada cara hidup Islam. Sebab cara hidup ni apa dah? Termasuk Ustaz sebut tadi tu, nikah, kahwin, cerai berai, jual beli dan sebagainya. Kemudian maksud yang lain pula, berpandangan, berpendapat, maksud as-silmi itu perdamaian. Sebab ada tuan-tuan dalam ayat yang lain, silmi maksud damai. Bila seseorang itu nak berdamai dengan kita, kita kena berdamai. Allah perintah dalam ayat yang lain. Bila Ustaz ingat ayat tu disebut, ila silmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah wa in janahu lisalmi fajnah laha. Apabila seseorang itu condong untuk berdamai dengan kamu, fajnah laha, hendaklah kamu menghulurkan perdamaian. Wa tawakkal ala Allah, dan bertawakkallah kepada Allah. Ayat ni lah yang menyebabkan Sayyidina Ali menerima perdamaian dengan Muawiyah. Pasal dia baca ayat tu, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Ayat yang lain, wa tawakkal 'ala Allah. Ayat tu. Jadi Sayyidina Ali kata, ayat ni kata kita bila dah berdamai, bertawakal kepada Allah lah. Maka tuan-tuan sebab tu dia redha bila dia terlucut jawatan daripada khalifah. Sebab di dalam majlis tahkim, dalam majlis
perdamaian itu berhukum dengan ayat Allah tu, kembali kepada kitab Allah tu, telah dimaktubkan bahawasanya wakil dia pecat dia, iaitu Abu Musa Asy'ari, memecat Sayyidina Ali. Dan manakala wakil Muawiyah, iaitu Amru Ibn al-As, menabalkan Muawiyah dengan sedikit permainan politik. Waktu mesyuarat, dia kata kita dua-dua kena pecat khalifah kita ni, pasal dua-dua ni menjadi masalah. Tu kata Amru kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa kata okey, kalau macam tu result dia kita umum. Jadi bila nak umum, Amru dia main politik sikit. Dia kata oleh kerana mu lebih tua. Abu Musa tua dah masa tu, Musa Sa'adi ni tua dah. Maka dia kata, demo lah dulu, umumkan. Ambo back kemudian sikit. Nah, pasal demo lebih senior. Abu Musa, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan daripada mesyuarat kami telah memutuskan untuk memecat khalifah kami. Jadi saya sebagai wakil kepada Sayyidina Ali, dengan ini memecat ataupun melucutkan jawatan khalifah Sayyidina Ali. Mari Muawiyah, mari Amru pula wakil dia. Maka Amru buat ucapan, tuan-tuan dah dengar ucapan daripada wakil Sayyidina Ali, jadi dengar pula ucapan daripada saya sebagai wakil Muawiyah. Dia ucap, dia kata apa? Dengan ini saya menetapkan, menabalkan Muawiyah lah sebagai khalifah kita. Maka Sayyidina Ali kata, tawakal kepada Allah, tak boleh duk lawan lagi, tak boleh angkat senjata balik. Pasal kita bila dah condong kepada perdamaian, kita dah membuat keputusan untuk berdamai, tak boleh rongkai balik untuk berperang. Tawakal, dia kata. Seayat selepas itu, wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah, menyerahlah diri kepada Allah. Tawakal pun makna menyerah diri juga, menyerahkan kebergantungan keputusan kita itu kepada Allah Ta'ala. Keputusan apa? Keputusan damai. Tak mau perang dah, lama perang, tak menang tak kalah, kuat sama kuat. Muawiyah pun punya dokongan yang kuat, penyokong-penyokong dia pun kuat. Sayyidina Ali pun punya sokongan yang kuat dan padu. Nah, maka tuan-tuan akhirnya berdamai. Jadi tu maksud as-salmi, tapi dalam tu perkataan as-salmi, yang ni as-silmi. Maka as-silmi ni ada juga bermaksud perdamaian. Ada yang berpandangan begitu. Artinya mereka menterjemahkan ayat ini, masuklah kamu ke dalam kedamaian seluruhnya. Dia tak terjemahkan Islam seluruhnya, dia terjemah pada damai keseluruhannya. Namun ada juga yang berpandangan maksud as-silmi dalam ayat ini adalah syariat Islam. Jadi nak samalah tentana, cuma yang beza perdamaian. Tapi yang hak pertama tadi tu masuk dalam Islam, dia kata taat dan patuh. Itu yang pertama, tunduk dan patuh. Tu maksud as-silmi yang pertama. Yang kedua, ulama berpandangan dari segi bahasa as-silmi, dia kata perdamaian. Yang ketiga, ulama berpandangan as-silmi di sini ialah syariat Islam keseluruhannya. Syariat ni apa dia? Yang undang-undang lah syariat, yang mengatur, yang memandu kita, yang menyusun, itu dipanggil syariat. Solat, zakat, haji, sistem. Nah, yang menyusun sistem hidup kita itu dipanggil syariat. Sebelum syariat, akidah. Itu pun sistem juga, kena ada akidah. Akidah ialah yang paling pertama dan utama. Kemudian baru datang syariat. Sebab tu ada orang yang mati sebelum
menjalankan syariat yang pertama lah. Syariat dia syahadah saja. Sayyidina Khadijah, isteri Nabi, wafat sebelum dipertukan solat. Maknanya dia tak dan solat 5 waktu tapi masuk syurga. Pasal apa? Syariat baru ada satu. Syariat syahadah saja. Syariat solat datang lepas pada dia meninggal, iaitu Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj lepas Khadijah meninggal, wafat, barulah Nabi dapat jemputan untuk pergi Isra' dan Mi'raj, menerima kefarduan solat. Jadi sebelum tu solat tak wajib. Solat pun 2 rakaat. Cara macam mana solat Nabi buat sebelum daripada Isra' Mi'raj ni, wallahu a'lam. Lepas pada Isra' Mi'raj tu baru ada sistem syariat solat. Macam mana nak abdikan diri kepada Allah. Tak cukup dengan mengungkap 2 kalimah syahadah saja, lepas tu tak buat apa. Tak boleh. Allah Ta'ala hantar pula untuk nak jaga 2 kalimah tu, ialah dia suruh kita solat 5 kali sehari semalam, supaya sentiasa kita renew iman kita itu, perbaharui iman. Sagi zuhur perbaharui iman bagi mantap, sagi asar pula perbaharui iman bagi mantap. Tuan-tuan, tak sampai 10 jam kita lupa Allah Ta'ala ni. Dia tak bagi kita lupa dia dalam 24 jam. Kita kata yang lama Isya dengan subuh. Tapi tentang Isya dengan subuh tu pun 9 jam lebih sikit ya. Lepas pada azan Isya, azan subuh, itu lebih kurang dalam 9 jam lebih sikit. Tak sampai 10 jam. Cuba tuan-tuan kira. Pukul berapa Isya semalam? Pukul berapa subuh tadi? Kurang lebih tuan-tuan, lebih kurang dalam 9 jam lebih. Isya kata 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12, 1, 2, 3, 4, 5 tuan-tuan. Ikut elok-elok masuk tak sampai 10 jam. 5.45, 5.50 dah kumandang azan subuh. Dia tak bagi kita lebih pada 10 jam lupa. Dia bagi rehat. Tak ingat kat dia tu, bukan kata tak ingat. Kita ada zikir, kita ada baca doa, tapi dia buat sistem suruh kita menghadap dia, suruh kita menyembah dia. Dia tak biar kita lama tuan-tuan. Cuma bila lama sikit, bila musafir, dia bagilah can kita untuk jamak qasar. Jadi lama sikit lah. Tapi subuh tak boleh juga dengan Isya. Dia tak bagi lama juga. Sebab subuh tak boleh dijamak, tak boleh dihimpun dengan solat lain. Dia mesti dia suruh kita bangkit awal juga. Hang musafir tak musafir, subuh tetap kena bangun awal. Dia tak bagi ghalid. Dia sistem dia buat. Tak bagi kita lalai leka. Dia tak bagi kita tidur seperti tidur raja ataupun tuan. So kita tidur macam hamba. Kena duk ingat nak bangkit sembah dia. Nak bangkit sembah dia. 2 rakaat dia bukan banyak, tapi kena bangkit. Dan sebab itu tuan-tuan, kita tengok kepada solat itu sendiri, melatih kita kepada patuh dan taat, menyerah diri. Tak boleh memandai-mandai tambah rakaat. Tak boleh. Tak boleh memandai-mandai rajin buat awal sikit. Aku jaga awal, sekali aku nak tidur, sembahyang siap-siap lah pukul 5 subuh. Tak boleh. Di situ tuan-tuan, solat itu sudah menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah melatih kita untuk taat dan patuh kepada dia. Hang rajin, hang malas, 2 rakaat. Hang rajin pun 2. Rajin pun 2. Malas pun 2. Aku jaga awal, nak sembahyang awal. Tak boleh. Tak masuk waktu, tak boleh. Maka tuan-tuan tu dia ajak kita tak boleh buat sembrono ikut suka kita, tapi dia ajak kita untuk ikut suka dia. Suka Allah, ikut suka Allah Ta'ala. Tak boleh jawab ikut suka aku lah. Tak boleh. Kita hamba dia, kena ikut suka Allah. Sebab tu Allah kata tiap waktu ada waktu dia. Nak sembah aku ni dia waktu. Tak boleh kita buat
Ikut suka kita, jaga awal pukul 5 nak tidur balik, ambil sembahyang subuh siap-siap lah. Azan belum lagi. Tak sah, tak diterima pasal hang pandai-pandai. Ikut suka hang, tak ikut suka aku. Allah kata, aku tak terima. Itu dia tuan-tuan, dalam bab solat pun dia ajak kita untuk patuh kat dia. Ajak kita, itulah dia maksud menyerah diri kepada Allah. Dia kata dua, tak boleh buat 3, tak boleh buat 4, tak boleh buat 1, tak boleh. Dia ajak kita kepada tepat, syak kepada apa yang dia suruh. Itu tahan. Bismillah. Maka tuan-tuan, maksud yang terkandung dalam ayat ini 208 ialah janganlah kamu mentaatinya kerana syaitan merupakan musuh bagi kamu, iaitu larangan ayat 209. Lepas pada dia suruh kita masuk Islam keseluruhannya, kemudian ayat lepas pada itu wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dia tahu dah tuan-tuan, orang yang nak meninggalkan lifestyle Islam, way of life yang Islam gariskan, ialah orang-orang yang mengikut jejak langkah syaitan. Sebab tu dia larang. Punca manusia tinggal Islam, punca hamba aku ini, hamba Allah ini meninggalkan cara hidup Islam, mengambil cara hidup yang lain, ialah kerana terpengaruh dengan hasutan, bisikan syaitan. Jadi taat kepada syaitan, meninggalkan taat kepada Allah dan Rasul, pergi taat pada nafsu, kepada syaitan. Itu pertembungan hamba-Ku. Allah kata, dia bertembung antara konflik mentaatiku atau sebaliknya mentaati syaitan. Sebab tu ayat Yasin sebut, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Tuhan guna perkataan alla ta'budu syaitan. Jangan sekali-kali kamu mengabdikan diri kepada syaitan. Banyak orang ikut syaitan. Pasal apa kita kata banyak-banyak? Bila kita ikut nafsu, kita ikut hasutan syaitan. Contoh, banyaklah. Tuhan suruh tutup aurat, tak tutup aurat. Ikut syaitan ni, tinggal Tuhan. Allah Ta'ala suruh taat ibu bapa, lawan ibu bapa, derhaka ibu bapa. Taat syaitan, tak taat Allah. Allah Ta'ala suruh taat suami, lawan suami, ikut syaitan, tak ikut Allah, taat kepada syaitan. Jadi kita tak nampak kita aku masih lagi hamba Allah. Hamba Allah apa banyak kita tinggal apa Allah suruh, kita banyak ikut syaitan, na'udzubillah. Jadi semak balik. Sebab tu Allah SWT menyatakan Allah tak mesti, dia janji dah dengan kita, wahai anak-anak Adam, alam a'had ilaikum ya bani Adam. Dia panggil kita dengan panggilan wahai anak-anak Adam. Apa dia? Dia telah meterai janji dengan kita. Allah ta'budu syaitan. Aku telah meterai janji dengan kamu wahai anak-anak Adam. Apa dia perjanjian tu? Jangan sekali-kali kamu mengabdikan diri kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sama ada ayat ni. Innahu lakum aduwwun. Sama dalam ayat 208 Al-Baqarah ini pun sama dengan ayat dalam surah Yasin yang Ustaz habaq tadi tu. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan ni musuh kamu yang nyata, musuh tradisi utama, yang memusuhi Tok Wan kita Adam, yang dendam dengan Tok Wan dan Tok Nek kita Hawa. Dan dia ni telah berjanji dengan Allah,
nak menyesatkan seramai mungkin anak cucu Adam. Sebab tanda tanda kepada dia dendam dengan Adam alaihi salam. Kerana sombong. Sebab tu orang kata setan ni duduk dalam syurga kerana sombong keluar syurga. Iblis tu. Kita kadang-kadang belum masuk syurga lagi, belum pijak syurga lagi dah sombong. Nah, cari pasal. Nah, setan tu, iblis tu, ketua dia sekali tu duduk dalam syurga bertahun-tahun, ribu-ribu, berkurun-kurun. Pasal apa dia kena keluar daripada syurga? Pasal al-kibru, sombong, besar diri. Sebab tu dia buat soalan balik kepada kita. Kalau iblis yang sudah berkurun duduk dalam syurga kena keluar syurga bila sombong, kita yang belum masuk syurga, pasal apa nak sombong? Cari pasal tak mau masuk syurga ke? Sebab Nabi sebut dah, tak masuk syurga walau sebesar hama ada rasa sombong dalam hati. La yadkhulul jannata man kanat fi qalbihi misqala dzarratin minal kibri. Tak masuk syurga mereka yang ada walau sebesar zarah rasa sombong. Jadi tuan-tuan, di antara yang Islam bawa sebagai cara hidup kita jangan sombong. Lifestyle kita humble, bukannya ego, egoistik. Tak. Kemudian tuan-tuan, jadi larangan Allah dalam suruhan satu ayat, suruhan dan larangan tuan-tuan jarang ada, hanya sanya dalam ayat ini. Suruhan dan larangan dalam satu ayat. Rupa-rupanya sebab apa berlaku begini? Sebab kerana tidak akan berlaku penyerahan total kepada Allah, yakni menyerah diri kepada cara hidup Islam itu kalau kita mengikut jejak langkah syaitan, mengikut nasihat-nasihat syaitan. Dia sentiasa memberikan negatif kepada Islam. Dia mencari kelemahan, keaiban, kekurangan untuk dia mengajak kita tinggal Islam. Batu tuan-tuan, bila kita baca keindahan contohnya dalam bab undang-undang Islam, Ustaz mengajak di Masjid Abu Bakar Siddiq SS19, mengajak tentang qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Nanti kita kejumpa qisas ni kita baca dah kot. Sebelum ni dah kita mengajak, sini pun kita mengajak. Di antaranya ialah indahnya sistem qisas ni memberi peluang hidup. Allah kata walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Perkataan hayatun, walakum, dan bagi kamu pada undang-undang qisas itu kehidupan bagi orang yang mau berfikir. Tapi serahnya tuan-tuan, orang cerdik pandai yang tak guna akal untuk mengagum Islam, tapi guna akal dia untuk pergi kagum Barat, untuk pergi kagum sistem-sistem manusia, meninggalkan mengagumi sistem Islam, mengagumi ayat Quran. Dia duk pergi kagum kata-kata Arab, pepatah Arab, hikmah Arab, ataupun hikmah bahasa lain. Hikmah yang ada dalam Al-Quran ditinggalkan. Okey, guna cerdik pandai dia, guna kepandaian, kepintaran intelektual dia itu untuk mengagumi sistem manusia, mengagumi sivil, undang-undang, civil law. Dan tuan-tuan, dia tidak guna akal dia untuk menjadi penyokong, pendukung, pengkagum kepada syariah law. Orang Islam mengaku Nabi, umat Rasul, mengaku hamba Allah, tapi guna akal Tuhan bagi untuk pergi kagum ciptaan manusia, tidak mahu mengagumi ciptaan Allah. Itu dalam bab qisas tu tuan-tuan. Kalau kita guna akal kita ulil albab, kita akan merasa begitu indahnya sistem qisas. Sebab apa tuan-tuan? Dia memberi peluang hidup kepada mereka yang
menjadi mangsa dan juga kepada mereka yang menjadi penjenayah, pembunuh. Sebab dia dapat pengampunan. Diat kena bayar, diat menyara keluarga yang dia bunuh. Kalaulah yang dia bunuh itu suami, ada anak-anak, ada isteri, nah, dia kena bagi satu tebusan duit kalau dia diberi maaf oleh keluarga mangsa. Dengan demikian tuan-tuan, duit yang dia bayar itu dapat menjamin masa depan mangsa bunuh. Kerajaan tak perlu keluar untuk jaga anak-anak yatim dan juga balu tersebut, janda tersebut. Sebab dah ada peruntukan daripada si yang bertanggungjawab, iaitu yang membunuh suami mereka, bapa mereka. Iaitu dia akan insaf. Dia kata, menyesal, aku terbunuh, aku minta ampun. Dan di akhirat, terlepas si pembunuh ini tidak dihukum oleh Allah Ta'ala di akhirat sekali lagi, kerana dia sudah dihukum dengan hukum Islam di dunia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu keindahan undang-undang Islam. Bila undang-undang lain pada Islam, di akhirat buka balik. Dahlah dunia sakit, tapi tak terlepas. Sebab tu tuan-tuan, ada kisah seorang sahabat Nabi yang main mengaku nama dia Al-Aslami. Dalam cerita kitab Imam As-Suyuti, kitab Ziarah ke Alam Barzakh, Ustaz Dasuki selalu mengajak tuan-tuan kitab Ziarah Alam Barzakh ni. Ustaz pun mengajak juga kitab tu. Jadi tuan-tuan, jumpa satu kisah Imam Suyuti buat mai di zaman Rasulullah. Ada sahabat nama Al-Aslami, nama dia. Depan tak tahu, tapi gelaran belakang tu Al-Aslami. Dia mai mengaku berzina. Dan dia ni, berzina ni, dia berkahwin dah. So tuan-tuan tahu kan, bila berzina berkahwin ni, hukum dia menjerjam sampai mati. So berlaku, dikatakan dalam riwayat, satu kes berlaku Nabi buat pelaksanaan hudud rejam sampai mati ni kepada Al-Aslami ni. Dan dia rejam sampai mati lah. 2-3 kali dia memang mengaku, Nabi tolak, Nabi refuse, Nabi suruh dia balik. Tapi dia takut azab Allah di akhirat. Dia tak lepas, dia kata aku nak hukum di sini supaya aku diampun Allah Ta'ala. Dan akan janji Nabi jalankan hudud kepada dia, rejam sampai mati. Dan bila dia rejam sampai mati, dia mati. Dan bila mati, Nabi kata roh dia berada dalam syurga. Nabi kata bila nyawanya sudah terpisah dengan jasad, dia sudah berada dalam syurga. Pasal apa? Menyerah diri kepada undang-undang Allah. Menyerah diri kepada sistem Allah yang kita duk baca ni, iaitu hudud. Dia tahu dia salah, dia tak mau lepas diri, dia tak bertobat saja, dia tak berasa dapat ampun. Dia kata tak boleh, aku kena serah diri juga. Sebab aku rasa sedap, aku kena rasa sakit. Hukuman daripada Allah. Pasal melampau lah, ada bini pergi duk berzina lagi. Dia pergi cari kesedapan di luar. Dah Allah Ta'ala bagi cara dia dengan nikah, dia pergi berzina. Jadi dia menyesal, dia begitu insaf. Dia tak boleh duduk. Nabi kata, pergi balik bertobat. Dia rumah, tersa duk main menghadap aku. Dia tak boleh, dia balik saat dia main pula. Tak boleh, ya Rasulullah, tak boleh. Kena juga jalankan. Aku bersedia. Maka Nabi marah siapa duk panggil dia berzina lagi selepas dia jalani hukuman. Dan Nabi kata bila seorang itu menjalani hukuman hudud, diselesaikan dia hukuman di dunia, dia bersih, suci, tidak akan lagi diseksa di negeri akhirat. Jadi itu yang dikatakan Nabi membina kesedaran iman. So dalam bab zina ni nak dibuktikan dengan pendakwaan, tak akan berjaya. Pasal kena tengok sungguh. Dan yang tengok tu 4 orang. Mana ada orang nak pergi berzina depan mata orang? Orang berzina sembunyi-sembunyi, sulit-sulit, tutup-tutup. Jadi tak akan berlaku pendakwaan, berjaya pendakwaan dengan cara pendakwaan. Sabit kesalahan dalam jenayah zina ini banyak disebabkan oleh pengakuan. Sebab iman, mereka datang mengaku. Sebab mereka tuan-tuan yakin
bahwasanya bila mereka kena hukuman dengan hukum Islam di dunia, mereka akan terlepas siksaan di negeri akhirat. Itu maksud dia tuan-tuan, menyerah diri sampai teratur, mengaku salah kepada sistem undang-undang Islam. Sampai teratur Islam didik tuan-tuan, pesalah tak perlu kita pergi korek salah dia. Pesalah itu akan datang menyerah diri, diakibatkan oleh iman dia kepada Allah. Tak boleh duduk. Kalau iman mendesak dia untuk datang mengaku, dia tak boleh tenteram hidup tanpa menyerah diri. Itu tuan-tuan, Islam didik betul tu. Jadi maknanya bila kita betul-betul beriman, orang yang betul-betul beriman, dia akan menyerah diri. Tak perlu buat main bukti, tak perlu apa. Aku mengaku aku buat. Sebab tiap-tiap orang dia kena bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Berani buat, berani tanggung. Itu Islam ajak. Ni berani buat, haram tak mau tanggung, tak mau mengaku. Nah, kalau boleh nak dalih, dolak dalik, tak mau mengaku. Kita buat main bukti-bukti pun tak mengaku lagi. Tu perangai orang yang betul-betul belum beriman sempurna. Kalau dia betul-betul beriman sempurna tuan-tuan, tak perlu pendakwa raya. Dia sendiri main mengaku. Tak perlu susah payah. Tunggu lagi main mengaku, iman akan mendesak dia mengaku. Benda dia buat tuan-tuan, siapa tak nampak? Allah yang nampak. Tak boleh duduk. Pasal Allah nampak, dia tak boleh duduk. Dia kata aku kena serah diri kepada hukuman Allah. Itu yang pakat mai serah kat Nabi, suruh jalankan hukuman. Ada perempuan pun ada. Mai mengaku Nabi suruh dia beranak dulu. Belah anak sampai besar. Ni banyak hadis menceritakan kepada kita bagaimana dikatakan penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Fisil mikafah. Termasuklah menyerah diri untuk dihukum oleh hukum undang-undang Islam. Sampai teratur tuan-tuan. Cuba bayangkan tengok. Can you imagine? Tu yang kata sebagai didikan tarbiyah daripada Islam itu. Bila kita serah diri kita ke dalam Islam, so cantik, indah tuan-tuan. Orang yang salah itu sendiri akan bertanggungjawab di atas kesalahan dia. Dia tak boleh melepas diri, tak mengaku. Sebab dia tahu, Allah tahu. Dan dia akan menyerah diri untuk lepaskan diri daripada apa yang dia buat. Jadi takat tu tuan-tuan, muzakarah kita pada pagi ini panjang lebar kita berkaitan dengan menyerah diri kepada Islam keseluruhannya. Maka kita berhenti takat tu, insya-Allah. Kita sambung pula dalam pertemuan kita akan datang untuk kita huraikan lagi ayat ini tuan-tuan, nak bagi kita betul-betul hadam dan betul-betul kita menghayatinya, insya-Allah. Sebab tu Ustaz kata kita nak jadi pengkagum kepada ayat Allah. Jangan duk kagum ayat-ayat manusia, kata-kata hikmah manusia. Dia tak terang mana kata-kata hikmah Allah itu ni. Al-Quran ni kata-kata hikmah Allah yang mesti kita mengaguminya, mesti kita rasa respect dan salute. Begitu hebat ayat-ayat Allah ini. Wallahu ta'ala a'la wa'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum.